أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung lagi bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan telah ditahqiq oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Muka surat 16 tulisan Jawi 13. Muka surat 13 tulisan Rumi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, betul Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ni kitab ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mula-mula sekali Imam Ghazali dia karang kitab Ihya Ulumuddin yang membicarakan tentang tasawuf. Kitab tu 4 jilid besar. Jadi bila selesai penulisan kitab tersebut, Imam Ghazali mendapati bahawa orang takut nak baca kitab tu sebab kitab tu terlalu besar. Jadi akhirnya diringkaskan kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin tadi kepada kitab Bidayatul Hidayah. Dinamakan kitab Bidayatul Hidayah ni permulaan untuk mendapat hidayah. Jadi dalam tu dibicarakan tentang amalan-amalan, adab dan akhlak, bagaimana kita nak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas. Dan kebiasaannya kitab Bidayatul Hidayah ni menjadi kitab asas ataupun teras kepada kita mempelajari ilmu tasawuf. Kalau kitab Hidayatul Salikin ni kira dah peringkat kedua, atas sikit daripada kitab Bidayah tu. Kitab Bidayah ni memang kitab dia tak berapa tebal. Dia punya huraian pun ringkas. Tapi itu pun kalau boleh amal, hebatlah. Terbang. Kalau boleh amal kitab Bidayah tu, terbang. Maksud terbang ni, bukan terbang tu maksudnya hebatlah. Kerana terlalu tinggi pengamalan adab yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, takut tak mampu kita nak ikut.
Ini apatah lagi kitab Hidayatus Salikin, apatah lagi kitab Ihya Ulumuddin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, dalam muqaddimah kitab tu, apa dia kata? In kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasata ayil mughalabata wal muhabati ayil mufakharata wat taqadduma 'ala al aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fa safqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi min qati'i tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ini satu peringatan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada penuntut ilmu. Imam Ghazali kata, maka ketahui olehmu bahawasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang sama-samamu, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, nescaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agamamu dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu, maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku. Dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan menyengutui ia akan dikau di dalam kerugianmu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan, dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seseorang itu, dan barang siapa yang menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyengutui di dalamnya maksiat. Ini dia kata. Imam Ghazali kata apa? Maka ketahui olehmu bahawasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu, dalam kita mendatangi majlis ilmu ni, kita nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, apa tujuan dia? Tujuannya untuk bersedap-sedap. Kita datang majlis ilmu tu untuk seronok-seronok. Bersedap-sedap ni dengan makna berseronok-seronok. Okay. Dekat majlis ilmu ni jumpa kawan. Kawan datang menuntut ilmu, kita datang menuntut ilmu. Dekat majlis ilmu ni kita boleh jual gelang. Contoh. Ini contoh. Kan? Dekat majlis ilmu ni lah dia buat MLM. Kan? Dia punya follower Facebook tak power. Jadi nampak sekarang majlis ilmu hidup, dia pergi duduk kat majlis ilmu. Habis majlis ilmu, dia cuit orang sana, cuit orang sini. Minta nombor telefon, dia buat grup. Kan? Ni bersedap-sedap. Maknanya bukan tujuan untuk ilmu, tapi untuk seronok-seronok. Seronok-seronok ni macam-macam lah. Cari kawan, cari pengaruh. Ni macam-macam. Yang pertama. Yang kedua, dan bermegah-megah. Dia datang menuntut ilmu tu untuk bermegah-megah. Ngaji dengan siapa? Ngaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kan? Dia nak bermegah. Pergi ngaji apa? Ngaji tasawuf. Jadi dia mengaji tu bukan untuk memperbaiki kekurangan diri dia.
bukan untuk memperbaiki kelemahan diri dia, tapi supaya orang tahu dia tu anak murid Syekh. Saya ni anak murid Habib Habib Omar. Dia kata kan, untuk bermegah-megah, saya ni mengaji. Ni bermegah-megah. Saya datangkan jelas-jelas ni supaya kita biar nampak apa yang dilarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab benda ni jadi. Ni real dalam masyarakat. Kita tak nak benda baik jadi maksiat. Dan bermegah-megah. Dan terdahulu atas orang yang sama-samamu. Dan terdahulu atas orang yang sama-samamu. Saya anak murid Syekh Nuruddin awal dulu. First best. Kan? Dulu masa Syekh Habib Omar dulu habis je ngaji, saya anak murid yang pertama. Maknanya dalam kalangan tu baik-baik tuan-tuan. Ini berlaku. Dalam golongan agamawan begini. Saya anak murid pertama dia. Saya anak murid awal dia. Dulu masa Ustaz Adham baru ngajar dulu, saya ngaji dengan dia, kita ada sedikit. Dia tak tahu Ustaz Adham nipu. Dan terdahulu atas orang yang sama-samamu. Dan yang keempat, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu. Maknanya apa? Dia cari perhatian. Dia cari sokongan, dia cari apa panggil? Kalau bahasa Facebook, follower lah. Pengikut. Dia cari pengikut. Orang pun dengar kata dia anak murid Habib tu, anak murid Syekh ni, anak murid Syekh tu. Jadi orang pun datang jumpa dia, salam, cium tangan kerana ambil berkat. Jadi tujuannya macam tu. Ni Dan supaya cenderung muka manusia kepadamu. Supaya manusia melihat dia baik, cenderung kepada dia. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Kenapa dia datang majlis ilmu? Supaya bila dia ada ilmu nanti, orang panggil dia mengajar. Bila orang panggil dia mengajar, orang bayar duit kat dia, dia kaya. Tu yang kita cerita. Dulu orang tahun 70-an, 80-an orang tak nak ngaji agama. Tok guru pondok pun tak ngajar, tak hantar anak pergi ngaji pondok. Bukan semua tapi ada. Saya bercakap sebab suku sakat sama. Kita ada tok-tok atas dulu macam tu. Jadi tak nak hantar. Kenapa? Kerana takut anak besok tak makan. Tapi hari ni tak. Hari ni bukan semua, tapi ada yang mana ngaji agama sebab hari ni orang agama pakai vampire. Kan? Pakai vampire, pakai baju apa, pakai kereta Rolls Royce. Kan? Pakai kereta Rolls Royce. Pakai Porsche. Kalau dulu orang tak nak sebab pakai geret. Kan? Geret. Kalau Rolls Royce tu nama je geret, mungkin orang pakai. Sebab geret tu orang tengok pun takut. Nak ambil menantu fikir 30 kali dulu tahun 70-an 80-an zaman tu. Sebab apa? Takut tak makan anak perempuan dia. Hari ni tak, lumba-lumba. Bukan semua ada. Tu kena berhati-hati. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Tu yang jadi bila orang agama berlumba-lumba menayang kekayaan. Ni hati-hati. Kita belajar tasawuf ni kena ingat. Kita belajar tasawuf ataupun belajar menuntut ilmu, khasnya tasawuf yang kita bicarakan, umumnya apa sekalipun ilmu yang kita pelajari bukan tujuan untuk menilai orang. Tu kena pegang. Menuntut ilmu bukan tujuan menilai orang. Ni saya datangkan contoh ni. Daripada awal tadi kan ada contoh. Jangan keluar pula dalam kepala. Ustaz tu kan. Orang ni kan. Tak. Bukan tu. Allah datangkan ilmu, Nabi sampaikan ilmu, dan kita tuntut ilmu adalah untuk nilai diri kita. Kita nilai diri kita. Kat mana kita? Kita sedang bicara tentang niat. Apa niat kita selama ni? Ni dah berapa bulan kita mengaji Hidayatul Salikin ni? Apa yang dah kita dapat? Apa yang dapat kita amalkan? Itu yang kita nilai. Bukannya orang padan lah habis semua ustaz semua dia hukum.
Tak. Bukan kerja kita atas dunia menilai orang. Tak. Menilai diri kita, muhasabah diri kita. Sebab besok yang akan dihisap bukan orang tu. Tapi yang akan hisap kita. Kita yang akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi yang kita pelajari ni bukan menghukum orang. Tetapi menilai dan muhasabah diri kita untuk memperbaiki segala kesilapan, kelemahan dan kekurangan diri kita. Nescaya dan menghimpunkan kekayaan dunia, nescaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agama dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi perkara yang ke atas tadi, apa dia? Pertama sekali, dia menuntut ilmu untuk bersedap-sedap, berseronok-seronok. Dan yang kedua, dia menuntut ilmu untuk bermegah-megah. Yang ketiga, dia menuntut ilmu untuk menunjukkan bahawa dia dulu ngaji sebelum orang lain. Orang lain dah ngaji kemudian. Yang keempat, dia mengaji, dia menuntut ilmu supaya cenderung orang suka pada dia. Orang macam mana cakap kalau bahasa kita? Orang tertumpu pada dia. Orang tertumpu pada dia. Kalau dia datang tu orang tengok dia. Kalau dia pergi masjid, orang pun tolak dia jadi imam. Kalau pergi kenduri, orang ustaz minta tolong baca doa. Jadi dia suka mengaji, dia kerana suka orang tertumpu pada dia. Ini dia kata dia. Yang kelima, menghimpunkan kekayaan. Perkara-perkara ni Imam Ghazali kata apa? Engkau telah berusaha dalam meruntuhkan agamamu. Agama tak runtuh, tapi agama yang ada dalam diri dia. Maksud agama kan? Yang maksudkan agama kat situ, agama yang ada dalam diri dia, dia telah runtuhkan, dan secara tak langsung dia telah membinasa ataupun merosakkan diri dia. Dan juga engkau telah menjual akhiratmu dengan dunia. Dia jual akhirat, dia gadai akhirat. Kalau bahasa kita, dia gadai akhirat semata-mata nak dapatkan dunia. Sedangkan dunia itu fana. Dunia itu sementara. Dunia itu akan hancur, lenyap. Yang kekal adalah akhirat. Sepatutnya dia menuntut ilmu akhirat tadi untuk dapat akhirat. Dia menuntut ilmu tadi untuk akhirat. Tapi disebabkan walaupun ilmu tu ilmu akhirat, tujuannya dunia, maka dia dapat dunia, tetapi dia dapat dunia dalam keadaan dia telah menghancurkan kehidupan akhirat dia. Itu dia. Itu punya kira. Itu sebabnya benda baik, cara baik, tujuan baik, niat baik, maka benda baik akan jadi baik. Tapi benda yang baik, tujuan tak baik, niat tak baik, cara tak baik, maka dia akan datang sebagai kerosakan. Maka perjualanmu itu, maka jual beli dia, maka jual belimu itu rugi, dan perniagaanmu itu tiada laku. Jadi kita sekarang ni hidup atas dunia ni dalam keadaan berjual beli dengan Allah. Dan ilmu yang kita pelajari ni dalam keadaan kita menjual dan membeli. Tetapi disebabkan kita berjual beli tadi atas dasar dunia, maka akhiratnya tergadai. Dia rugi. Sebab dunia tak ada apa-apa. Dunia hanya sekadar bersifat sementara. Jadi sebabkan dia kejar dunia tadi, maka akhiratnya rugi. Rugi dia. Tak dapat apa-apa. Sebabnya dunia ni tak lebih hanya sekadar kita mengambil keperluan dan juga tujuannya akhirat. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut tentang dunia. Nak tinggal terus dunia tak boleh. Kita nak tinggal terus dunia boleh tak? Tak boleh, sebab kita duduk atas dunia. Tetapi dunia diambil hanya sekadar keperluan dan tujuannya mesti akhirat. Sekalipun sepinggan nasi. Kita duduk atas dunia, tak nak makan. Contoh kan, tak boleh, kena makan. Sebab bila tak makan, maka tak ada tenaga. Tak ada tenaga,
tak boleh sembahyang. Ataupun lapar, tak makan lapar. Bila lapar, sembahyang khusyuk tak? Sembahyang tak khusyuk. Bahkan nasi yang telah dihidang, makanan yang terhidang, kemudian kita tinggalkan semata-mata nak melaksanakan solat itu makruh. Jadi makanan yang terhidang kena selesaikan. Kenapa? Kerana ditakuti takut solat tadi hilang khusyuk dan tak tertumpu kepada solat yang sebenar. Jadi selesaikan dunia. Kenapa? Kerana ditakuti takut terganggunya solat. Begitu juga. Jadi nasi sepinggan perlu tak? Perlu. Tetapi mengambil nasi sepinggan hanya sekadar keperluan dan letakkan tujuan aku makan nasi ni adalah untuk akhirat. Untuk akhirat apa maksud dia? Solat akhirat, muamalah akhirat, kerja nafkah ni untuk melalui kehidupan ni pun kalau niat untuk mencari redha Allah dia jadi akhirat. Jadi makan hanya sekadar. Jangan tak makan, sekali dia makan qada makan. Dia panggil qada makan. Banyaknya. Kita jumpa dia sarapan pagi, tak apa, pergi diet. Sampai tengah hari diet. Sampai asar diet. Kita ajak dia minum petang pun dia diet. Sekali malam dia makan, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikan yang duduk dalam pinggan tu pun takut. Tolong, takut dia tengok. Kita letak dia dalam tu, betul-betul pinggan tu bukan pinggan nasi. Pinggan tu dah macam aquarium. Tahu aquarium bang? Dalam tu ada ikan, ada sotong, ada udang, kan? Semua ada, macam-macam ada. Jadi tak naklah macam tu. Sekadar makan hanya keperluan dan tujuannya mesti akhirat. Jadi walaupun makan mesti tujuan akhirat, dan makanan tadi kita ambil hanya kadar keperluan. Itu sebab Nabi ajar makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, dan makan jangan sampai makan tadi waktu terlalu lapar. Maknanya maintain, agak rasa lapar, makan sikit, kemudian berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai dah 3 kali sedawa dia tak berhenti lagi, kan? Satu sedawa tu pun dah lah dia katakan, dah 3 kali dah sedawa. Ni dia. Itu perumpamaan kecil ataupun contoh bahawa dunia tu kita tinggal terus pun tak boleh sebab kita duduk atas dunia. Tapi dunia tadi ambil hanya sekadar keperluan. Apatah lagi dalam menuntut niat dalam menuntut ilmu. Dan orang yang mengajar akan dikau. Tadi orang yang tu tadi orang yang belajar. Guru dia ni pula macam mana? Ada guru dia, adakah guru ni terlepas daripada maksiat yang dibuat oleh anak murid tadi? Ni Imam Ghazali kata, dan orang yang mengajar akan dikau, menolong bagimu atas maksiat, dan menyungutui ataupun bersyarikat, bersatu, bersama-sama. Tu maksud menyungutui tu. Menyungutui tu dengan makna bersama-sama. Dan bersama-sama ianya guru tadi akan dikau di dalam kerugianmu. Dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Apa maksud merampas jalan? Kotak tarik, perompak. Kalau bahasa kita tu perompak. Apa beza perompak dengan penyamun? Apa beza perompak, bukan penyamun, apa beza perompak dengan pencuri? Ni kita belajar pagi ni, tengah hari ni. Kan? Oh tolong pencuri. Oh tolong perompak. Apa beza perompak dengan pencuri? Dia tengok muka orang tu ganas, oh tu perompak. Muka orang tu lembut, tu pencuri. Beza banyak dengan sikit. Oh senang je tu. Bila dia nak nilai banyak, nak nilai sikit. Apa beza dia? Okey, dengar yang dikatakan pencuri, kita ambil pencuri dulu. Pencuri ini orang yang mengambil hak orang dalam keadaan tuannya tu tak ketahui. Contoh slipper, kan dia keluar tengok slipper hilang. Jadi orang yang ambil tu dipanggil pencuri. Tidak berlaku sebarang pergelutan.
Tidak berlaku sebarang pergelutan, tu dikata pencuri. Contoh, kan yang selalu kan scammer ambil duit kita. Kadang orang ambil duit, tak scammer ni macam-macam. Padahal scammer ni dari dulu lagi. Ingat tak zaman satu masa dulu yang duit kita hilang RM1. Setiap satu akaun bank RM1 hilang. Yang orang ambil itu sampai kan dia boleh dapat berapa juta tu kan. RM1. Tu nama dia pencuri. Dia mengambil dalam keadaan kita tak ketahui ataupun kita ketahui tetapi tidak berlaku sebarang pergelutan. Bila terjadi saja pergelutan, maka dipanggil perompak. Contoh, dia nak keluar-keluar je, dia nampak orang tu ambil slipper dia, dia pun sempat pegang slipper, tarik-menarik. Bila tarik-menarik, maka orang tu sempatlah tarik slipper tadi. Orang tu mula-mula dia nak jadi pencuri, disebabkan kita sempat tarik-menarik, terjadi pergelutan, orang tu jadi hukum je perompak. Jadi kalau kesiankan dia, jangan sampai, buat-buat tak nampak, jangan sampai dia jatuh hukum perompak. Sebab beza. Kalau katalah hukum hudud terlaksana, hukuman ke atas pencuri tak sama dengan hukuman ke atas perompak. Ni yang disebut kat sini ialah qata' tarik. Dia kata merampas di jalanan ini qata' tarik dengan makna perompak. Iaitu ada pergelutan. Kita tengah bawa barang-barang sampai kat tengah jalan, tiba-tiba dia tahan kita, dia letak parang kat leher kita, maka ketika tu dia dijatuh hukuman perompak. Hukuman perompak ini bunuh. Hukum dia bunuh. Sampai saja had barang yang dicuri tadi, sampai had. Maknanya ada batas dia, sampai had tu dikira dan disabit kesalahan, perompak ni automatik jatuh hukum bunuh. Hukum mati. Ini qata' tarik. Tapi pencuri, dia akan ada had pula. Ada had juga dan akan dilihat. Kalau sampai had tadi dan sebab yang munasabah, maka ketika tu dikenakan hukum potong tangan. Tapi kalau tak sampai had, macam contoh dia curi roti. Roti tak sampai berapa sen. Sampai begitu juga zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah ada orang yang mencuri tetapi dilepaskan oleh Sayyidina Umar atas sebab ketika itu sedang terjadinya masalah ekonomi dan orang yang ramai tak ada kerja, sehingga berlakunya kecurian, mencuri roti. Jadi pencuri roti tadi dilepaskan oleh Sayyidina Umar, tidak dikenakan hukum potong tangan. Kenapa? Suasana keadaan ketika tu. Dan juga had dia mencuri tadi tidak sampai. Maka ketika tu dia dilepaskan. Itu beza. Jadi Syekh nak gambar dekat sini bahawa guru yang mengajak anak murid dalam keadaan dia mencari keuntungan dunia, maka sama seperti guru itu telah bersama-sama dengan anak murid tadi untuk melakukan maksiat tadi. Jadi apa tindakan guru? Itu sebabnya guru berkewajipan untuk senantiasa memberikan peringatan kepada anak murid. Tujuannya supaya anak murid tadi sedar bahawa kalau ada maksiat hati yang sedang berlaku, dia cuba hilangkan maksiat tersebut. Kenapa? Kerana guru tadi juga perlu berwaspada, berhati-hati. Jangan sampai kalau tak diingatkan, dia termasuk mereka yang bersama-sama anak murid tadi melakukan maksiat. Kenapa? Imam Ghazali kata apa? Guru yang bersama-sama dengan anak murid melakukan maksiat tadi ataupun menuntut ilmu dalam keadaan nakkan keuntungan dunia, maka ketika itu sama seperti seseorang yang memberi parang kepada qata' tarik ataupun perompak. Datang seorang lelaki, boleh tak saya pinjam? Ini yang Nabi sebut. Datang seorang lelaki, dia nak pinjam parang kita, lalu kita bagi. Kalau dia pinjam tadi, kita tahu bahawa memang tujuannya memang dia nak merompak, maka dia berdosa merompak itu sama seperti kita yang memberi parang tersebut. Kita bagi parang tu, dosa kita tu sama seperti orang yang merompak tadi. Itu maksud dia. Bersama-sama. Kalau bahasa kita apa dia? Bersubahat. Bersubahat. Dan barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka nescaya adalah ia jadi menyengutui di dalamnya. Orang yang melakukan maksiat bersama-sama. Dia tanya, dekat mana ada jual? Ada jual apa? Ada jual apa? Jual arak.
jual judi. Kan? Dekat sana tu mesin kuda dia senang, sekali tarik kena. Cerita kat kawan dia. Kawan dia pun dekat kedai tu kawan nombor 3 dengar. Kawan dia pun tanya, kedai mana? Yang tujung sekali. Oh, kawan yang nombor 3 pergi. Yang kawan 2 ni dah taubat. Dosa kawan yang ketiga tadi tu dapat, dan dapat juga habuan dia pada kawan yang pertama dan kawan kedua. Sebenarnya proses MLM ni Allah dah buat dulu dah. Proses MLM ni. Itu sebabnya Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih, Nabi kata, orang yang buat baik, dia buat baik, kemudian dia ajar si B tadi buat baik. Dia ajar si B je. B tadi tu pula dia ajar anak dia. Dan anak dia tu pula jadi guru. Dia jadi guru. Lepas tu dia ada 40 orang. Contoh 40 orang anak murid. Lalu dia ajar 40 orang anak murid. Lepas tu 40 orang tu pula semua ajar pula anak-anak dia. Jadi cambah. Sampai bila? Nabi kata sampai akhirat. Maka setiap seorang tadi tu, setiap kali dia amal, dia sampai, maka pahala tu akan dapat yang pertama tadi. Hebat tak? Hebat. Itu sebabnya balik tuan-tuan ajar pada orang rumah. Orang rumah ajar pada suami. Kan balik-balik kan, daripada kita cakap kosong, naik je kereta, suami kan, dia sambal kat depan dia kan. Suami sampai je, kita pun naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Cerita kat suami. Abang tahu tak? Saya bercerita kat abang. Abang cerita kat anak. Anak pula besok dia cerita pula kat kawan dia. Cerita-cerita, Masya Allah, rupanya Nabi SAW tu dah buat dulu ML. Maknanya baik saya tu dah dapat dekat. Abang buat baik, saya dapat baik. Anak buat baik, saya dapat baik. Abang dapat baik, semua dapat baik. Itu kalau baik. Kalau tak baik pun macam tu juga. Si A dia ajar apa? Syokok. Terima kasih bang. Kasih cakap abang tu. Si A dia ajar seokok si B, si B ajar si C, si C ajar pula ke kanan 5 orang, ke kiri 5 orang. Lepas tu dia ajar pula bawah. Jadi sampailah hari kiamat, hujung manusia yang paling terakhir sekali seokok tu, orang yang paling terakhir esok dekat kiamat seokok tu. Jadi atas dia tok guru yang ajar dia dapat dosa, naik atas sampailah orang pertama yang mengajar tok guru dia tu dapat dosa. Itu sebabnya bila nak buat maksiat, jangan ajak orang. Buat buat baik ramai-ramai. Buat baik ramai-ramai, buat maksiat jangan cerita kat orang. Bukannya saya suruh buat maksiat, tapi kalau buat maksiat sekalipun jangan cerita kat orang. Ni kadang-kadang kita sampai zaman-zaman cucu-cucu, saya pernah dulu waktu bertugas jadi imam. Kami pagi-pagi pergi ngeteh dengan orang lama. Orang lama-lama yang umur 60, 70, yang pernah merasai macam mana awal Kuala Lumpur dahulu. Jadi pergi ngeteh dengan orang-orang besar ni. Dia pun bawa kereta, sebiji kereta 4 orang naik. Kita duduklah kat belakang. Jadi dengarlah, gini, ni dulu tapak ni. Sampailah tok-tok ni, sampai satu tempat. Ustaz nak tahu tak? Ini dulu tempat kami lepak. Ni dulu tempat kami lepak. Saya tanya, tempat apa ni dulu Ji? Ini dulu tempat. Nak cakap pun tak gerti. Nak cakap pun takut. Tempat menari telanjang dulu Ustaz. Abi Haji lepak sini. Kami dulu duduk. Astaghfirullahalazim. Allah dah tutup tu. Allah dah tutup. Kita tu, apa kita nak cerita? Yang dulu-dulu pun cerita, letaklah. Ini dia bangga pula cerita dengan kawan, cerita dengan tu, habis esok sambil-sambil dia naik Vespa dengan cucu dia cerita. Inilah dulu atuk jumpa nenek engkau. Jangan dicerita-cerita. Yang lepas. Allah dah tutup, kita tu tutup. Ni dia Nabi Imam Ghazali rahimahullah taala mengingatkan kepada kita tentang perkara ataupun niat dalam menuntut ilmu. Jangan sesekali kita niat atas habuan dunia,
kerana ditakuti ia menjadi satu maksiat dan bukan hanya sekadar kemudaratan dan kerosakan pada diri kita, tetapi dia akan bersangkut paut juga pada guru. Dan kata lagi, wa in kanat niyyatuka, ni kata Imam Ghazali lagi, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmil hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan jika ada niatmu dan qasadmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu, akan mendapat hidayah tiada semata-mata riwayat, maka sukakan olehmu kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Kalau tadi Imam Ghazali kata apa? Peringatan kepada orang yang menuntut ilmu atas dasar sebab habuan dunia. Dan yang ni pula Imam Ghazali datangkan bagaimana kelebihan yang disediakan oleh Allah SWT bagi mereka yang menuntut ilmu kerana mengharapkan redha Allah. Niat yang baik. Apa dia kata? Dan jika ada niatmu dan qasadmu antaramu dengan dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu. Apa maksudnya? Bila kita datang majlis ilmu, kita menuntut ilmu kerana mengharapkan redha Allah. Itu di antara kita dengan Allah. Maksudnya apa? Iaitu hanya semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan mendapat hidayah. Anak harapkan redha Allah supaya bila Allah redha kita, Allah bagi hidayah pada kita. Itu tujuan untuk ilmu. Tiada semata-mata riwayat. Apa maksud tiada semata-mata riwayat? Hanya semata-mata menuntut ilmu tu tak lebih daripada macam yang pertama tadi. Maksud riwayat ni, kalau kita ngaji hadis, maksud riwayat tu hanya semata-mata kerana orang ataupun hanya semata-mata kerana guru. Kalau tak disebabkan guru ni, kita tak datang, kita tengok guru, tak. Memang betul-betul kita datang menuntut ilmu itu kerana mengharapkan redha Allah supaya Allah beri hidayah kepada kita. Apa kata Imam Ghazali? Orang ni macam mana? Orang ni maka sukakan olehmu. Maka sukalah. Maka bersuka-sukalah. Orang yang macam ni, sukalah kamu. Maksudnya, gembiralah kamu atas niat kamu tadi. Itu maksud dia. Kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan. Jadi orang yang nuntut ilmu ni semata-mata mengharapkan redha Allah dan mengharapkan Allah berikan hidayah pada dia, maka akan dihamparkan sayap malaikat seluas-luasnya memayungi kepada orang tersebut. Kalau kita baca dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab fiqh yang dibaca oleh orang-orang Johor satu ketika dulu, ingat tak kitab apa? Maqta'il Badrain. Ni orang Johor. Johor Oh, Selangor. Masya-Allah. Maqta'il Badrain ni orang-orang Johor dulu jadi silibus sekolah rendah. Maqta'il Badrain ni sangat susah. Sampaikan 3 kali disusun kerana bahasa dia yang terlalu tinggi. Baca pangkal tak jumpa ujung. Dia jawi lama. Jawi lama. Yang bunyi dia bawau mim. Bawah mim. Ni orang Jawi baru. Orang Jawi baru bawah mim dia jadi bom. Kalau orang Jawi lama, bawah mim bunyi bumi. Terjegil-jegil biji mata. Jadi kitab Maqta'il Badrain tu dihuraikan benda ni, perkara ni secara jelas. Diambil juga daripada nukilan kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Dia kata apa? Bila orang menuntut ilmu ni keluar saja daripada pintu, dia niat nak menuntut ilmu, dia nak pergi majlis ilmu dalam keadaan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan hidayah daripada Allah,
maka selama mana dia berjalan sampailah ke majlis ilmu, kemudian dia duduk dalam majlis ilmu, berapa lama dia duduk dalam majlis ilmu tu? Sampai selesailah majlis ilmu, kemudian dia bangkit bangun, Imam Ghazali kata apa, kemudian dia balik semula sampailah bertemu dengan pintu rumah dia tadi, maka selama itulah dia keluar pintu sampai dia balik jumpa pintu tu, maka selama itulah yang pertama sekali malaikat akan memayungi dia, perjalanan dia pergi sampai dia duduk sampai dia balik memayungi dengan sayap para malaikat tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan seluruh penghidupan yang ada di petujuh petala langit. Tujuh petala langit, apa ada kat tujuh petala langit? Seluruh penghidupan yang ada di tujuh petala langit. Apa yang ada di tujuh petala langit? Kita ambil benda paling mudah, malaikat lah. Malaikat ni banyak tak banyaknya sampaikan tahap mereka tu hanya boleh tawaf sekali sahaja dalam hidup mereka. Dalam hidup mereka, para malaikat ni dia boleh tawaf hanya sekali sahaja dalam hidup kerana terlalu banyaknya malaikat. Jadi cuba bayangkan kalau kita ambil malaikat aja, belum kita ambil zamrud, batu, pokok, apa semua, seluruh penghidupan yang ada tujuh petala langit dan seluruh penghidupan yang ada di tujuh petala bumi. Apa yang ada kat bumi? Manusia, binatang, pokok, sampaikan nak didetailkan, ni kata Imam Ghazali kat sini pula, dan segala ikan-ikan yang berada di lautan. Banyak tak ikan yang ada kat laut? Jangan kata ikan yang besar, ikan kecil, anak ikan tu. Ikan ni satu penghidupan yang mana dia bila bertelur saja tu bukannya 3 ekor, 4 ekor. Kita manusia paling banyak 7 ekor. Oh silap. 7 orang kan. Biasa standard seorang kan. Manusia lahir standard seorang. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Paling banyak saya jumpa 9 yang pecah rekod dunia tu kan. Itu luar negara lah, Malaysia tak. Pecah perut mak kita. 9, paling ramai 9. Ikan juta. Betul, ikan bertelur juta. Maknanya juta tu seekor ikan. Ikan yang lain pula Allah datangkan, Imam Ghazali datangkan perkataan ikan ni nak gambarkan betapa banyaknya makhluk Allah SWT, yang mana orang yang keluar datang untuk ilmu kemudian dia balik-balik, Allah perintahkan seluruh penghidupan yang berada di tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan ikan-ikan yang berada di lautan. Ikan tu saja dah cukup banyak dah. Mereka akan berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang tadi selama mana dia keluar pintu sampai majlis ilmu, dia duduk, kemudian dia balik-balik. Dia duduk tu pun ulama' bahas lagi. Dia duduk tu pun dia tak ngaji, dia tidur. Dia tak ngaji, dia tidur sampai-sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan Al-Fatihah, dia pun bila dia bangun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum, dia pun bangun. Celik. Orang ni masuk tak? Masuk. Sekalipun dia tidur dalam majlis ilmu, lepas tu dia bangun, dia balik sampai, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Cuba bayangkan. Yang minta bukan seorang, bukan minta 2 orang, tapi seluruh penghidupan yang ada 7 petala langit, 7 petala bumi dan ikan-ikan tu, semua tu akan berdoa pada Allah. Yang memerintah doa tu siapa? Allah pula perintah dia orang. Allah perintahkan kepada mereka semua supaya berdoa pada Allah untuk Allah ampunkan dosa mereka. Masya Allah. Hari ni kita ada kelas. Datang kelas, jangan keluar pintu pagi tadi tu, jangan keluar niat pergi kerja, niat pergi majlis ilmu. Berapa banyak tu. Hari ni ada kelas, pukul 1 kelas. Pagi pergi kerja pukul 7. Jadi keluar pergi kerja tu, ya Allah, hari ni aku nak pergi majlis ilmu, ya Allah, pukul 1, ya Allah, tolong ya Allah, berikan taufik hidayah padaku, ya Allah. Pergi kerja, mula kerja pukul 9, pukul 1 baru masuk kelas, pukul 2 dah habis, tapi tak balik lagi, pergi masuk kerja, pukul 5 baru balik. Cuba bayangkan sehari suntuk, Allah ampunkan dosa. Tapi balik jangan singgah pawagam. Itu dia. Allah akan ampunkan dosa. Tu kalau orang yang menuntut ilmu kerana mencari redha Allah dan mengharapkan hidayah daripada Allah SWT.
maka Allah akan arahkan malaikat memayungi perjalanan dia, dan Allah arahkan seluruh penghidupan yang berada di 7 petala langit, 7 petala bumi dan ikan-ikan yang berada di lautan untuk mohon ampun pada Allah SWT ke atas orang yang datang ke majlis ilmu. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu atas sebab mendapat ataupun mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT, dan kita harapkan Allah bagi kita pada dua tangan kita setiap pemberian Allah itu menjadi sebab untuk datang redha Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Dan kita harapkan, kita mohon sangat-sangat pada Allah, jangan Allah bagi pada dua tangan kita sesuatu perkara yang menjadi sebab untuk datangnya kemurkaan Allah SWT. Na'uzubillah. Semoga kita baik di dunia, pasangan kita, anak keturunan, sahabat handai dan seluruhnya dalam kebaikan di dunia dan kebaikan Allah SWT di akhirat Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.